Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Dan salam muafakat Johor. Ada sebab tagline itu ada dalam perkara 61 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, di mana Sultan Johor menyebutkan dua perkara, iaitu kepada Allah berserah dan muafakat itu berkat. Sebab itulah Johor ada konsep bangsa Johor. Sorry. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudari pengurusi majlis, dan saya mohon maaf kepada halayak sebab CV saya dibaca begitu panjang. Saya rasa cukup kalau 1-2 baris sebagai tanda apresiasi. Saya juga mengalu-alukan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Profesor Dr. Syukri, timan-timan dekan, pengarah-pengarah, chair, pengusi dan chair atau chair dan pengarah. Kerusi ini penting bagi orang politik, sebab kalau tak ada kerusi, macam di Cameron Highland, hilang. Tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran saya kat sini ialah untuk memenuhi jemputan yang berbahagia dekan dan juga timbalan pendaftar untuk berkongsi berkaitan dengan buku yang telah diterbitkan, yang dihasilkan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Wahid Umar, bertajuk Memacu Kegemilangan Pendidikan Tinggi Berpaksikan Kemanusiaan. Sebab buku ini, tajuk ini dipilih sebab beliau sudah kali yang ke-6 mentadbir, dan tentulah beliau ingin meninggalkan legasi untuk ditatapi, dihayati dan dipahami oleh kita semua. Dan saya pun tak tahu kenapa dipilih, sebab ramai lagi orang fakulti pendidikan yang memang terlibat secara langsung, antaranya PM Dr. Zaleha, PM Dr. Narina, Dr. Hadi, Dr. Halim, yang memang bukan asing dengan penulisan buku Nak Chancellor ini. Namun demikian, saya gagahi juga jemputan ini. Sebab tu tadi bila ramai dah mula datang, saya kepanasan, saya tanggalkan kod. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita memulakan perbincangan kita dengan memahami yang selalu kita dengarkan di majlis-majlis convocation kita, iaitu surah Al-Alaq, yang sepatutnya dibacakan habis, supaya kita bukan saja memahami ilmu, tetapi akhirnya tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni UAE baca sampai habis, UTM ayat sampai 5 aja. Nanti kita minta Dr. Arif bagi fatwa supaya baca sampai habis. Sebab di sinilah kita pentingnya sebagai seorang yang duduk dalam pusat pengajian tinggi, memerlukan kita terlibat dalam ilmu, membaca, menulis, dan merealisasikan apa yang terkandung dalam perkara-perkara yang kita fahami. Macamlah kita sebagai seorang Islam, kita syahadat, kita mengucap dengan dengan perkataan, dibenarkan dengan hati dan direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Barulah nampak dia punya kesempurnaan. Tak boleh cakap banyak-banyak sebab Ustaz ada refat, takut. Tapi Dr. Hadi tadi dah lulus. Bila dia baca doa betul-betul, Dr. Arif dengar je. Dan kalau kita rujuk surah Al-Kahfi ayat 109 pun mengenai bahawa hebatnya kuasa Allah dalam bidang keilmuan. Mana ilmu kitanya sedikit sangat banding dengan apa yang ada. Sebab itulah kalau kita tulis beberapa itu adalah sebahagian daripada sumbangan kita untuk menyemarakkan budaya ilmu. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat siri-siri buku perutusan NC yang mula ditulis sejak 2008 sampailah sekarang, kita tengok daripada pemikiran Dr. Wahid,
2014 menjayakan UTM Global, kesepakatan, keterangkuman dan keterlibatan. Maknanya dia mengajak kita untuk nak menjayakan sebuah universiti. Tuan-tuan, mungkin Dekan RA boleh bantu saya. Dalam 5 buah universiti, kita beruntung sebab apa? Kita satu-satunya universiti yang tak ada fakulti perubatan tapi boleh tergolong dalam research universiti. Hebat tu. Malah dalam tahun lepas saya dapat khabar ada satu universiti terpaksa naikkan markah untuk membolehkan dia mengekalkan status RUG. Tapi benda tu sulit tak tahu cerita. 2015 menjana inovasi ke arah kemakmuran sejagat, dan ini memang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, inovasi. Yang tambah kita Universiti Sains dan Teknologi ada pula tagline-nya inovatif. Dan kita tak boleh tolak perkara itu. Dan memang dalam kehidupan kita pun memang sentiasa ada proses penambahbaikan secara berterusan, paling tidak. 2016 kelestarian pendidikan tinggi ke arah penghasilan berimpak. Maknanya kita bukan saja nak menjayakan sebagai sebuah universiti yang sedia ada, tapi kalau boleh kita memercikkan kehebatan ilmu kita yang di UTM ni kepada masyarakat luar. Jelasnya tuan-tuan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan akibat adanya UTM di Skudai, PBT iaitu Majlis Perbadaran Johor Bahru Tengah yang sekarang ni Iskandar Puteri merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dalam kalangan PBT yang ada di seluruh negara. Maknanya ada impact dari segi ekonomi di luar. Dan ini satu sumbangan besar UTM. Dan sebab itulah tuan-tuan, sementara kita ini mengurus dan meneruskan kelangsungan kita, memainkan peranan dalam pendidikan di Skudai ini, sekurang-kurangnya kita menghargai tokoh-tokoh terdahulu yang telah menjayakan sebuah universiti, yang telah menyebabkan UTM sekarang hampir 190,000 orang yang sudah digraduankan. Kalau dalam bidang ekonomi buruh, kali berapa pendapatan mereka sekarang? 190, dan berapa jumlah sumbangan kepada negara? Kalau ada orang tanyalah, kalau orang tanya apa sumbangan UTM pada negara, kita melahirkan 190,000 orang graduan. Kalilah purata kalau orang dulu gaji dah besar dah. 30,000, 40,000 ada yang dah tinggi-tinggi, yang kita barulah dah hijau pun tak nak naik. Ada kaitan yang hidup atas wati. Tanya ada tulisan hitam. Tak apa, itu tak apa ya saja tunggu surat. Tuan-tuan, ketika Masjid Taman Universiti dia telah berjaya disiapkan. Satu perutusan hantar ke pengadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar. 3 nama yang disebutkan, tak sebut pun nama Tan Sri Ainuddin Wahid untuk sempena nama masjid itu. Sampai Sultan Iskandar kata apa, kau orang ni susah-susah fikir siapa? Nak sebut nama-nama orang. Bukankah Skudai itu berjaya kerana Tan Sri Ainuddin Wahid? Letak nama Tan Sri Ainuddin. Maknanya tuan-tuan, itulah sejarah bagaimana kita merakamkan dan menghargai. Dan kalau tuan-tuan lihat sejarah Tan Sri Ainuddin Wahid sangat sedih. Ketika dia besar, dia bukan besar sebagai seorang Chancellor yang gajinya turus 2 atau turus 3. Dia sebagai seorang juruterakan JKR yang dipinjamkan ke Universiti UTM dan tidak ditukar statusnya ketika dia menjadi Naib Chancellor. Sepatutnya kalau kita nak menghargai tokoh macam ni, kita minta Senate Universiti bawa kepada LPU, perakukan kepada JPA, buat kertas kerja khas, naikkan dia punya kedudukan. Kalau nak menghargai jasa, kalau tidak biarkan. Di situ kalau kita nak menghargai. Dan yang 2017, ketika kita dalam kegawatan ekonomi, Naib Chancellor mencadangkan menjayakan kelangsungan sebuah universiti dengan kekangan-kekangan keuangan. 2018, Universiti Cemerlang menjana kesejahteraan sejagat. Dan yang terbaru, memacu kebilangan pendidikan tinggi berpaksikan kemanusiaan. Untuk makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli buku ni tak rasa rugi. Yang pertama dapat ilmu. Yang kedua, duit yang anda sumbangkan itu insya-Allah akan jadi infak untuk jadi bekalan kita dalam kubur nanti. Sebab duit itu tak diambil pun oleh penulis 1 sen pun sejak 2008 sampai sekarang.
sebab disumbang kepada endowment. Itu yang nak menunjukkan bahawa janganlah rasa galat nak keluarkan duit sikit untuk beli buku ini. Alhamdulillah laku pula. Dan secara umum, info buku ini adalah memacu kegemilangan, pendidikan tinggi berpaksikan kemanusiaan. Editornya saya dan Ungku Haliza, ada ISBN, halaman, boleh masuk SKT ni. Dan ada 4 bab kali ini. Kalau lepas-lepas ada 5 bab, di mana dalam prakata dan perhargaan, dalam bab 1 Naib Chancellor menghuraikan idealisme dan impak sebuah universiti. Ini banyak dibantu oleh Dr. Bakri dan Dr. Hadi. Mengumpas bagaimana pentingnya idealisme sebuah universiti dan impaknya dalam konteks pendidikan tinggi. Maknanya kedinamikan itulah merupakan satu inovasi dalam pendidikan tinggi yang berteraskan kemanusiaan. Dan yang kedua, bab 2 meraihkan kejayaan 2018, yang banyak tuan-tuan boleh lihat bagaimana kita menukilkan kejayaan-kejayaan yang telah ditempuh. Malah tuan-tuan, seperti mana saya pernah dengar dekan berucap bahawa walaupun universiti kita berteraskan sains dan teknologi, bidang sains sosial sudah berkembang, bukan mengembang badan. Berkembang dalam universiti kita, malah memainkan peranan dalam peningkatan MIRA di universiti kita. Yang dahulunya sangat sedikit, malah nak melanjutkan pelajaran pun orang-orang dalam bidang sains sosial dilewatkan sedikit dibanding bidang-bidang lain. Dalam bab 3, seperti mana tuan-tuan lihat buku ini dalam muka surat 101, memerihalkan tentang PGU 3 dan juga KFA yang merupakan tiang seri, panduan induk kita untuk menjayakan sebuah universiti yang cemerlang dan gemilang. Dan nanti kita huraikan lebih lanjut. Dan bab yang keempat, ini adalah merupakan harapan, gagasan, pemikiran yang berbahagia Datuk Naib Chancellor, pendidikan tinggi berpaksikan kemanusiaan. Dan adanya rujukan dan adanya indeks. Maknanya kalau sebuah buku yang diterima oleh UNESCO, paling tidak 50 muka surat, mesti ada rujukan, mesti ada indeks. Kalau tak ada indeks, bukan sebuah buku. Kalau dari segi penilaian terus ditolak. Ini pernah dibuat oleh MAPIP ketika melihat kepada penilaian sebuah buku. Dari segi abstrak buku ini, seperti mana ada dalam muka surat belakang, blurb buku ini, menggariskan gerak kerja UTM bagi 2019, membentangkan beberapa perkara asas yang memerlukan perhatian seluruh warga dalam menjayakan perancangan UTM bagi tahun 2019 hingga dan tahun berikutnya. Dan di sini disebutkan pelbagai inisiatif, pelan tindakan, indeks prestasi utama dan pelan global UTM. Fasa 3 menjadi rujukan utama. UTM telah memulakan langkah menggerakkan persediaan pelan baru, iaitu Invention UTM 2025. Barangkali ini sejajar dengan pembindaan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun, iaitu Wawasan 2020 diganjakkan kepada 2025. Kerana kita terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan integriti politik. Sebab dalam menjayakan Wawasan 2020 yang telah beliau ilhamkan pada bulan Februari 1991, mencadangkan 9 cabaran utama untuk menjayakan Malaysia sebagai sebuah negara maju, bercitra Malaysia. Dan agenda UTM disusun mengikut 6 key focus area. Di samping meletakkan kedudukan kampus UTM sebagai kampus bandar yang utama, tambah pula dia terletak di tengah-tengah kota raya, yang telah bermula pada 1 Mac 1955 dengan bayaran sebanyak 4.85 juta ringgit saja kampus ketika itu. Dan sekarang dah tak tahu nilainya berapa begitu tinggi sekali. Dan kita yakin UTM mampu mengembling seluruh kekuatan dan sumber yang ada bagi melaksanakan segala agenda. Sebab itulah tuan-tuan, saya ingin menarik perhatian bahawa buku ini bukan untuk golongan akademik saja, malah untuk semua golongan, untuk memastikan kita terlibat menjayakan UTM, meletakkan di puncak perdana. Itu penting untuk kita, gagasan besar.
Menerusi pendekatan ini, penglibatan UTM adalah hampir menyeluruh melalui sesi town hall. Town hall ini perhimpunan ramai. Sebab oleh kerana tak ada penterjemah, saya terjemahkan. Town hall adalah perhimpunan ramai. Kalau engagement adalah pendampingan. Duduk damping. Sebab tu dia kata engagement dengan rakyat, damping dengan rakyat. Bukan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali tu yang kalah tu. Diperhalusi di peringkat pengurusan dan diperlakukan di peringkat LPU. Kita seharusnya mempunyai rasa kesepunyaan, kebersamaan, keterangkuman, inklusif dalam menjayakan agenda ini dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sama di sisi apa Tuhan. Cuma dari barangkali dari segi perjawatan, itu mungkin berbeza dalam hal-hal yang tertentu. Sektor pendidikan tinggi masa kini terhimpit pula dengan 4 perkara, iaitu dari segi perubahan politik dan negara sekarang ini kan. Malah menteri selalu menyebut tentang perlunya anjakan paradigma dengan perubahan AUKU supaya terbit nilai-nilai kesarjanaan, supaya tak lagi bercakap benda-benda yang ringan-ringan. Ekonomi negara kita pula terhimpit dengan ekonomi global. Malah yang terbaru pula kita telah ada hubungan masalah dengan negara China. Pihak industri teknologi digital dan juga memenuhi keperluan kita punya stakeholder, iaitu pelajar dan ibu bapa. Dengan kesatuan pemikiran, tindakan strategik dan bersinergi. Sinergi ni tolong menolong, kerjasama, gotong royong kata orang kampung. Tapi oleh kerana gaji dah tinggi, guna sinergi. Warga UTM mampu memberi sumbangan yang terbaik dalam menjayakan pelan ini. Kerana apa? Kerana Tuhan untuk manusia. Barulah kita rasa seronok. Pukul 6 bangun dah cepat-cepat nak pergi kerja. Ini tak. Pukul 7.45 bergembuk-gembuk nak masuk. Gaduh-gaduh, hon-hon kat depan waktu. Dia orangnya fakulti pendidik solat. Tuan-tuan minta maaf, saya minta maaf sebab saya takut. Tanggungjawab hakiki seorang pensyarah, pengajaran dan pembelajaran. Sekarang terbalik, pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan pembangunan R&D, penulisan penerbitan, pengurusan pentadbiran, perundingan, pembangunan pelajar, hemat komuniti. Hakikatnya tuan-tuan, kalau kita sebagai seorang pensyarah, memang wajib kita terlibat dalam bidang penulisan dan penerbitan. Kenapa? Kerana terlibat dengan research. Dengan research itulah kita boleh join kita share dengan student kita, dengan halayak kita. Kalau kita mengajar dalam kelas 20-30 orang, paling ramai 50 orang. Tapi kalau kita menulis dengan halayak yang lebih besar, dan disitulah kita merasai pentingnya pendidikan. Dan kita bukan menulis kerana nama, walaupun masuk dalam KPI kita. Menulis bidang eloklah kalau dalam cadangan saya dan juga mungkin dalam fikiran kita semua, bahawa kita menulis dalam bidang kita. Sekurang-kurangnya sebelum kita bersara, menghasilkan satu buku karya asli bidang kita. Dan nampak dan juga buku-buku lain seperti buku penyelidikan, hasil daripada laporan kajian atau tesis, book chapters, journal, sama ada indeks atau non-indeks, dan artikel. Dan artikel ni penting tuan-tuan dalam akhbar dan majalah, supaya kita mempermudahkan ayat-ayat dalam kajian kita untuk kita war-warkan dengan masyarakat. Bayangkan kalau tuan-tuan tulis dalam surat khabar, berita harian, sinar ataupun utusan, dibaca oleh ratusan ribu orang. Kalau jurnal, berapa orang je yang site kita. Itu pun terpaksa merayu, site lah saya. Itu nak tunjuk betapa kita kena memasyarakatkan ilmu. Ada setengah-setengah majalah macam Dewan Budaya, Dewan Masyarakat, dia bagi upah pula. Dengan 4-5 muka 5 muka surat dia bagi kita dalam 400-500 ringgit. Dapatlah upah sebagai ahli supaya tak jadi KJ. Sebab itulah tuan-tuan, maudhu buku ini adalah pendidikan tinggi. Bila kita merujuk pada pendidikan tinggi, tentulah kita akan merujuk pada tokoh-tokoh pendidikan. Banyak orang tulis tentang pendidikan. Tentang Profesor Ismail Faruqi, Profesor Ulung Kamal Hassan. Tuan-tuan tahu kan, Profesor Ulung ni gaji dia sama dengan Naib Chancellor. Kita di Malaysia ada 5 orang Profesor Ulung. Dan Profesor Wan Nur Wan Daud, Wan Maknur Wan Daud, Profesor Syed Nakib Alatas, dan ramai lagi orang yang mengkaji tentang pendidikan.
Dan dalam bidang pendidikan ini memang ada tujuan yang tersendiri. Dan tentulah pendidikan mesti ada kaitan dengan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak mengkaji tentang peradaban sebuah bangsa, pendidikan adalah terasnya. Tambah lagi dalam agama, dengan adanya ilmu lah kita boleh menjayakan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kata Profesor Wan Makno Wan Daud, berdasarkan orientasi kemasyarakatan, pendidikan sebagai sarana utama dalam melahirkan rakyat yang baik, baik dalam sistem demokrasi, dalam bidang pemerintahan oligarki ataupun dalam bidang monarki. Tetapi dalam berorientasikan individu, pendidikan dikaitkan dengan keperluan, daya tampung dan minat pelajar. Sebab itu ini ada kaitan dengan perkembangan ekonomi, kebolehpasaran graduan. Tapi sekarang ini dah menjadi tanggungjawab kerajaan pula. Sebab dalam kajian yang dibuat oleh kumpulan kami, membentangkan kepada Yang Berhormat Dato' Idris Yusof, ada 3 perkara penting yang rakyat hendak. Yang pertama, akses pendidikan, di mana dalam pendemokrasian pendidikan rakyat menuntut supaya diberi peluang yang lebih banyak untuk mendapat pendidikan tinggi. Yang kedua, rakyat hendakkan bantuan dari segi keuangan supaya mereka ringan beban sikit dari segi pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, rakyat hendakkan pendidikan berkualiti. Dan yang keempat, barulah ada sedikit, iaitu rakyat meminta kerajaan menyediakan peluang pekerjaan kepada bakat-bakat graduan. Tapi oleh kerana kita mengalami satu perubahan zaman Pak Lap, di mana tahap pencen telah dilewatkan sampai 58-60, telah menyebabkan proses perkhidmatan itu dipanjangkan, menyebabkan golongan graduat baru lambat memasuki pasaran pekerjaan. Dan menurut Profesor Said Naqib Alatas, pendidikan dikaitkan dengan manusia yang beradab atau insan adabi. Manusia yang beradab iaitu manusia yang ada ilmu dan akhirnya tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah pentingnya pendidikan tinggi dalam bidang kemanusiaan. Dan saya petik dalam buku Imam Ghazali. Saya tu pasal sebut nanti ustaz nanti sebuah buku surat apa. Tak payah. Begitu takut. Dalam karangan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, mengatakan pelajari ilmu pengetahuan. Sebab apa? Sebab mempelajarinya itu kerana Allah merupakan tanda takwa kepadanya. Yang kedua, dengan kita mencarinya merupakan satu ibadat. Menelaahnya sebagai satu tasbih. Setiap dikaitkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Mengkajinya sebagai satu jihad. Mengajarnya kepada orang yang belum mengetahui merupakan satu sedekah. Dan menyampaikan kepada ahlinya adalah satu kebaikan. Malah dalam buku Hikayat Pelayaran Abdullah, Munshi Abdullah menyebut dalam bukunya, tugas seorang guru pendidik ialah untuk nak memandaikan bangsanya, tetapi bersabar dengan kelemahan orang yang diajar. Sebab itu dulu zaman Tan Sri Andiuddin Wahid, tak boleh kita gelar pelajar kita lemah, bodoh dan sebagainya. Sebab apa? Kitalah yang memandaikan mereka. Dan penting, supaya apa tuan-tuan, saya saja ketengahkan ini sebagai satu tambahan, supaya kita rasa seronok dalam budaya ilmu, segar, walaupun dalam keadaan yang kadang-kadang sedikit membingungkan, tapi jangan bimbang, sebab janji Allah ada kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Malah dalam buku tersebut mengatakan apa? Ilmu pengetahuan adalah kawan pada waktu sendirian. Kan pesyarah, mana ada kawan nak berbual, duduk dalam bilik seorang-seorang. Main game lama tertidur. Kan? Sebab tu kadang pesyarah ni cenderung kepada stres. Sahabat pada waktu sunyi, petunjuk kepada agama, pendorong ketabahan di saat kekurangan dan kekurangan. Ada salah style. Waktu kita dalam kemuraman, kekurangan, ilmu. Satu yang menarik tuan-tuan, macam orang Arab lah, bila dia datang Malaysia kan, dia tengok orang potong rumput dapat gaji. Sebab tempat dia tak ada rumput, kan? Macam kita kan, kita baca buku dapat duit, baca buku dapat gaji, kan pelik, kan? Tapi itulah menunjukkan pentingnya ilmu.
Dan dalam buku ini, dalam buku Memacu Kegemilangan ini, serasi dengan hasrat dan harapan Menteri Pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi berpaksikan kemanusiaan, di mana kita diminta adanya mencurahkan rasa kasih sayang, penyayang, caring society, excellent, kecemalangan, budaya kecemalangan dan bukan budaya yang sangat sekadar lulus periksa begitu saja. Pasal apa kita nak graduan yang kita hasilkan inilah graduan yang berkualiti, yang cemerlang dan bukan sekadar begitu saja. Dan alhamdulillah kalau kita tengok rekod UTM, keboleh pasaran graduan tinggi, dan ini nak menunjukkan bahawa kita adalah penyumbang kepada kecemerlangan universiti. Dan disebut pula oleh Menteri tambah lagi dengan adanya konsep happiness, bahagia, disebut sebagai kualiti kehidupan bekerja, bahagia kat rumah, bahagia dekat tempat kerja, bahagia dengan kawan-kawan, malam bahagia lagi bila mengeteh lagi. Dekat rumah ada teh dah, tapi nak bahagia dengan kawan-kawan, rasa seronok begitu kan. Rasa kasih sayang kepada student kita, kepada masyarakat kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kita kena percikkan ilmu kita kepada komuniti. Komuniti sangat dahagakan keperluan kita, tapi kita kadang-kadang terikat dengan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan organisasi. Dan yang paling penting selain daripada itu, perlunya adanya mutual respect di kalangan kita, saling menghormati mereka yang berkedudukan, adanya jawatan, dan perlu membantu supaya kita rasa betul lah kelurah sama dituruni ke puncak sama didaki, hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecah, cicah. Tak salah. Tapi yang penting kebersamaan itu yang baru rasa keseronokan. Nak datang kerja lebih awal, untuk balik lebih lewat. Iyalah betul lah. Kalau tidak nanti tengah hari pukul 2 pukul 3 bos cari, dah kat mana? Entahlah, on the way. Bahagia kerja kat UTM tuan-tuan. Mana ada staf UTM yang nak minum dalam kampus? Awal-awal dulu kat mana? Kat Gelam Batah, Ulu Cu, Serapang pagi. Mana ada? Kan? Tengah hari pencara UTM KL cari kawan. Mana kawan-kawan kita yang tak? Balik rumah lah, saya kata. Kalau UTM KL kan pergi awal, balik akhir. Kan? Dia tak ada waktu tengah hari. Kita tengah hari boleh balik lagi, santai lagi. Begitulah hebatnya kita kat Skudai. Ada pula yang terbaru, minum air kat mana? Kari kambing 40 hari. Patutnya tak boleh beritahu, dia dekat tahu. Tapi kat sana sambil buat research kan. Ini saya petik tulisan Menteri Pendidikan kita yang dibacakan oleh Nak Chancellor. Sebenarnya ada satu yang menakutkan kat sini, perkara nombor 4, memudahkan kenaikan pangkat. Yang ni kita kena tanya mesti, dia buat ke tidak? Yang pertama katanya, untuk mengembalikan wibawa pendidikan tinggi, perlunya menggalakkan budaya intelektual, banyakkan forum-forum, banyakkan diskusi, banyakkan wacana, membincangkan isu-isu negara. Macam sekarang kan, isu-isu Johor sempadan dengan Singapura perlu dibincangkan oleh kita semua. Pasal apa nak tahu bahawa sebenarnya ini ada kaitan dengan konsep entiti kenegaraan. Dan kita dengan Singapura bukan satu yang asing. Singapura sebahagian daripada Malaysia. Hanya 6 Februari 1819 saja Singapura telah jadi sebahagian daripada Singapura. Sebab itulah kita diasak keluar daripada Singapura lepas 1819. Lepas tu akhirnya terjumpalah Tanjung Puteri, Iskandar Puteri, dan kita dinyahkan daripada Singapura dan disahkan dalam perjanjian 1927, perjanjian Johor Singapura, iaitu memisahkan Selat Johor kepada dua entiti. Dan sedangkan Johor, Kesultanan Johor Riau Lingga adalah satu kesatuan keserumpunan. Malah pentadbiran kerajaan Johor di Teluk Belanga.
Sebab itu kita kena faham tentang perkara ini. Dan sebab itu akhirnya, kalau kita memahami tentang isu ini, barulah kita memahami bahawa kita kena mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Sebab dalam Carta PBB menyebutkan sesebuah negara, walaupun sekecil mana sekalipun saiznya, kedaulatannya ditentukan oleh rakyat negara itu sendiri. Malah dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 14 April 1895 disebutkan perkara 15, mana-mana orang termasuk Sultan tidak boleh menyerahkan mana-mana wilayah negeri ini kepada pihak asing. Kalau Sultan berbuat demikian, tidak layak rakyat melanjutkan setia pada raja, sebab raja itu telah memecahkan amanah yang diberikan Tuhan ke atasnya. Begitu tinggi kedaulatan sebuah raja, sistem pemerintahan di Johor. Dan sebab itu, dengan memahami inilah baru kita rasa sayang dengan negeri Johor dan rasa sayang dengan UTM. Sebab di sinilah kita telah memulakan satu kerjaya yang hebat untuk melahirkan golongan graduan yang hebat-hebat. Malah disebut oleh mantan Perdana Menteri Datuk Najib ketika merancangkan buku Tan Sri Adiddin Wahid. Dia kata nak cerita tentang pembangunan Malaysia, kalau tak sebut UTM, satu yang janggal. Kerana apa? Lebih 100,000, sekarang 180,000 graduan yang sudah dihasilkan oleh UTM dalam pelbagai bidang. Dan ini tentulah ada peranan UTM. Dan sebab rasa bangga dengan itu. Penekanan kepada etika dan integriti, yang sekarang ni sangat penting, tuan-tuan. Janganlah ada di kalangan kita yang cuba bermain-main lagi, yang cuba isi borang klaim yang bukan-bukan. Betul saya kata ni. Sebab SPRM sedang diberi kuasa yang penuh masuk dalam mana-mana agensi kerajaan. Siapa yang ada orang tak faham, dia kata rasuah ni kalau ada orang beri tadi, kita membuat tuntutan palsu pun dianggap menyalahi akta SPRM. Geran berasaskan pemindahan ilmu, supaya adanya transfer of knowledge kepada masyarakat kita, memudahkan kenaikan pangkat, rangkaian pustakaan universiti supaya adanya networking antara universiti dengan masyarakat. Penyelidikan berorientasikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan Malaysia menjadi hub pendidikan global. Saya tak tahu hari ini berapa sampai pukul berapa jam saya pun salah. Kalau bagi kat merah aja lah suruh berhenti DNA UTM ada 4. Integriti, seperti yang dalam buku ni, integriti, sinergi, lestari dan kecemerlangan. Tapi saya tambah 2 sebab 2 ni juga penting, iaitu amanah dan tanggungjawab. Dan ini banyak disebut oleh NC dan juga dalam buku ni tentang amanah. Dan yang seterusnya accountability. Kebertanggungjawaban kita kepada rakyat dan kepada pencipta. Sebab kita kena ada faham dengan ni. Barulah kita rasa kita ni adanya satu kualiti kerja. Sebab ada melibatkan kita dengan rakyat dan pencipta. Dan gerak kerja 2019 melibatkan apa? Menukar mindset kita kepada yang lebih positif. Jangan sekadar seadanya. Kita kena ada sikap peduli, kepedulian yang tinggi. We care. Kalau di Indonesia sebut kepedulian sosial yang tinggi. Kena rasa sayang dengan masyarakat di sana. Jangan jadi pemerhati, kata Datuk NC dalam buku ni. Menempati masa, punctual. Jangan janji Melayu. Sebab ada satu kelas hubungan antarabangsa, tuan-tuan. Orang Arab kata, kita kata pukul 8 kan? 8.30. Kenapa? Janji Melayu. Orang Arab, student Arab. Dia tahu konsep janji Melayu, masa Melayu. Begitu mudahnya budaya kita tersebar. Budaya yang tak baik lah tu. Menempati masa, laju dan cepat. Kalau nak cepat, naik bas cepat ekspres. Dan amal bakti yang berterusan, jangan berkira dan hendaklah dengan tulang. Sekarang ni tuan-tuan, yang jadi isu dalam kita punya mana-mana PTJ, ramai di kalangan kita yang tidak berjawatan, tidak mengambil kisah tentang organisasi. Mereka serahkan kepada pengarah, kepada chair, kepada dekan, timbalan dekan. Dan di sinilah perlunya kita kebersamaan untuk menjayakan. Sebab apa tuan-tuan? Kejayaan sebuah ni bukan terletak pada ketua-ketua yang saya sebutkan tadi. Malah terletak pada golongan bawahan, golongan staf sokongan dan sebagainya. Nanti saya sebut perkara ni.
di mana juga ada kaitan dengan apa yang disebut oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Dr. Burhan Dollah, Datuk Seri Burhan, ketika datang di di Dewan Sultan Iskandar. Saya kebetulan pernah berurusan dengan dia semasa buat dasar pembangunan luar bandar masa dia jadi KSU. Dia menyebutkan tentang konsep empowerment dan juga berlaku di UTM. Adanya konsep trust, kepercayaan, kemahiran dan kompetensi yang meningkat untuk membolehkan kita merealisasikan perkhidmatan. Berkomunikasi, tak boleh diam saja. Sinergi, bekerjasama dengan pelbagai PTJ. Governance, untuk kita menaikkan sekarang ni dalam 30 hingga 1 bulan ni ada Bekil Policy Governance oleh UTM di Melaka. Itu semua nak membolehkan sistem pentadbiran kita berjalan dengan lebih cekap, berkesan dan berkepentingan untuk semua golongan. Dan di sinilah Datuk NC menjelaskan tentang kepentingan budaya telus, transparan, integriti, memerangi rasuah, adil, tidak ada berlakunya penganiayaan. Kalau ada siapa yang markah rendah boleh jumpa bos dia untuk bincang apa masalah dia. Saya alhamdulillah lah sekadar cukup makan. Dan kepada siapa juga yang untuk terus dipertingkatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku ini Datuk Naib Chancellor mengatakan apa? Kita meraihkan kejayaan, kita meraihkan menghargai setiap usaha dan sumbangan warga UTM, tidak kira apa jawatan mereka, kedudukan dan peranan mereka, sebab kita adalah sama. Setiap warganya membentuk dan mewarnai ekosistem pendidikan tinggi terbaik berdasarkan nilai-nilai yang terbaik. Setiap tindakan dan apa juga yang kita lakukan adalah mendidik, tidak kira siapa kita, pensyarah, pengurusan, profesional atau pelaksana. Dan ini yang dikatakan bahawa kita ini inklusif. Dan sebab itulah Datuk Naib Chancellor menyebutkan tentang kita kena memikirkan tentang aspek dan nilai kemanusiaan. Buatlah sesuatu yang terbaik, bukan sekadar seadanya. Kesanggupan untuk berkorban tanpa ada perasaan kepentingan diri. Seperti dalam ucapan dia, apa aku dapat dan kenapa aku, dan kenapa tidak sentiasa berdoa untuk tidak termasuk dalam golongan yang mementingkan diri sendiri, untuk utama yang melibatkan diri dan keluarga. Dan yang lebih penting tuan-tuan, selain daripada itu, kita harus menghormati keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Sebab itulah peranan kita ni penting, bukan sekadar untuk menyebarkan ilmu dalam kalangan kita, dalam kalangan staf kita, juga dalam kalangan keluarga kita dan juga masyarakat. Dan di sinilah Naib Chancellor juga menekankan tentang impact, evaluation, di mana sebagai sebuah IPT yang dibiayai oleh rakyat, UTM juga merasa tekanan sektor ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Sektor politik menilai pendidikan tinggi yang menjurus kepada kepentingan ekonomi mengatasi kepulangan-kepulangan lain. Penghasilan output pendidikan tinggi mula dinilai pulangannya ROI sekarang ni. Dari segi kebolehpasaran, graduan, pengomersialan, pendidikan dan kelestarian kewangan. Macam fakulti pendidikan, kita kena beri penghormatan pada mereka yang terlibat dengan service learning. Walaupun kalau dari segi hakikatnya markah sangat sikit kalau banding dengan markah-markah yang lain untuk MYRA, tapi sumbangan dia sangat berimpak kepada masyarakat dan juga negara. Saya dapat maklumat yang ramai pensyarah ini terlibat bukan saja buat dekat negeri Johor, malah di negeri-negeri lain, malah di luar negara, di Indonesia dan juga di Kemboja dan lain. Itu satu sumbangan besar dalam bidang kita, dalam bidang servis learning. Dan muafakat itu berkat. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, UTM membuktikan banyak yang boleh dicapai sekiranya seluruh warga UTM mempunyai iltizam, melaksanakan amanah dengan penuh keikhlasan, yakin dengan kekuatan yang ada, tidak mementingkan diri sendiri, bermuafakat dan berkongsi dalam menggembeling segala kekuatan, sanggup berkorban, yakin bahawa ganjaran yang terbaik adalah di sisi pencipta kita. Warga UTM juga meyakini bahawa agenda kita akhirnya menuju kepada kesejahteraan sejagat, di mana kita nukilkan dalam bentuk falsafah, visi, misi dan UTM. Ini boleh tuan-tuan baca dalam muka surah awal, di mana tuan-tuan, ramai di kalangan kita macam tak kisah berkaitan dengan apa yang
dibentuk dalam bentuk falsafah, misi dan visi. Sebenarnya itulah yang paling penting bagi seorang staf, untuk membolehkan dia rasa selesa dan duduk dalam sebuah organisasi. Sebab itu ada setengah-setengah organisasi, dia tengok dalam tempoh 3 bulan atau 6 bulan. Kalau mereka ni tak sesuai dengan falsafah, nilai, visi dan yang nak dikongsi bersama, dia terpaksa pilih jalan sendiri, jalan keluar. Yang itu kita kena faham supaya mereka tidak stres dalam sebuah organisasi. Dan kita seronok dalam UTM. Kita bekerja dalam keadaan yang mudah, tak ada jam macam di Kuala Lumpur. Dan juga kita rasa bersama dengan ketua-ketua kita untuk menjayakan sebuah organisasi. Untuk apa? Untuk kerana Tuhan, untuk manusia. Ini yang saya dapat semalam, saranan Naib Chancellor dalam Facebook beliau, 27 Januari 2019. Kita memerlukan penglibatan seluruh warga UTM di semua peringkat, tidak kira apa jawatan, untuk terus menyuburkan ekosistem universiti dalam melaksanakan amanah yang diletakkan di bahu kita. Maknanya tuan-tuan, ini sebenarnya respon NC saya petik secara verbatim. Bila ada respon, ada seorang staf kita daripada kumpulan staf sokongan PO, yang kata buku ni kita memperihalkan tentang peranan golongan staf sokongan. Sebab ada sebab pensyarah sendiri pun tak boleh buat apa-apa tanpa sokongan kita bersama. Dan disebut juga dalam buku ini, dalam bab-bab yang keempat itu tentang human technology. Diharapkan UTM membangunkan teknologi berteraskan kemanusiaan. Sebab apa? Ini dikaitkan dengan keperluan kita membangunkan manusia yang berupaya mengendalikan sistem kehidupan sejagat dengan menggunakan sebaiknya kecanggihan teknologi dengan bertanggungjawab, beretika, berintegriti, berpegang kepada prinsip keadilan. Kemajuan teknologi tanpa kemanusiaan yang beretika dan berintegriti boleh menjerumuskan manusia dalam kemusnahan. Macam kita lihat di barat, mereka maju tapi hancur. Maju tapi meruntuh. Sebab itu kalau boleh kita berada dalam satu sistem yang meletakkan kita sebagai masyarakat madani, masyarakat yang berilmu, yang berperadaban tinggi. Tuan-tuan, kita cakap macam simple, tapi kena lihat, kita dah merdeka sejak tahun 57, dah berapa puluh tahun merdeka. Asasnya apa tuan-tuan? Asasnya pendidikan, ilmu, keharmonian, hubungan kemanusiaan yang telah menyebabkan Malaysia dalam keadaan yang macam ini. Kalau kita nak memilih jalan sebaliknya, tentulah kita akan menghancurkan negara kita sendiri. Seperti mana yang kita lihat di setengah-setengah negara, terutama di Asia Barat. Dan NC telah menyarankan tentang perlunya setiap daripada kita, seperti mana dalam chapter 3 memfokuskan tentang beberapa perkara, iaitu menjayakan pelan global UTM fasa 3, berserta dengan pelbagai PTJ, pelbagai inisiatif dan pelan tindakan. Saya rasa fakulti-fakulti dan juga sekolah-sekolah dah buat pelbagai perancangan strategik untuk menjayakan MAIRA dan sebagainya. Dr. Arif sendiri banyak memberi panduan kepada kami di sekolah SHAPS. Indeks prestasi utama, Invention UTM 2021-25, key 6 key focus area, tentang pembelajaran, tentang pembangunan kampus lestari, tentang pembangunan mahasiswa dan sebagainya. Peranan UTM-KL termasuk MJIT, sebab MJIT ini ditekankan oleh kepimpinan universiti sebab kita menanggung keputusan kerajaan di mana hendakkan kerjasama kuat antara UTM, antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Jepun, di mana kita yang menerima tanggungjawab ini. Sebab kalau ikut sejarah awal yang saya tahu, hubungan Malaysia Jepun itu salah satu resolusinya adalah penubuhan Universiti Malaysia Jepun. Tapi oleh kerana duit tak ada, akhirnya kita yang menanggungnya di MJIT. Dan satu lagi, tuan-tuan kena ingat dalam yang terbaru, bila Tsukuba University yang memberi anugerah kepada anugerah kehormat kepada Tun, di mana kerajaan Malaysia mencadangkan supaya mereka tubuhkan cawangan, mereka kata nak bekerjasama rapat yang lebih kuat dengan UTM. Jadi itu satu lagi perkara.
Jangan sampai UTM di Kuala Lumpur dijadikan Universiti Jepun. Kita kena belajar dari sejarah. Dan yang akhir berkaitan dengan pindaan AUKU, di mana mempromosi kebebasan akademik dan menyuburkan kesarjanaan. Dan ini banyak disebut oleh banyak sarjana supaya kita ni memfokuskan tentang keilmuan aras tinggi. Dan ingatlah amanat yang diberikan oleh Tan Sri Aminuddin Wahid, berjihadlah, tunaikanlah amanah yang diamanahkan oleh Ilahi. Janganlah amanah itu dikhianati sekali-kali. Perangilah dada, cegahilah rasuah, dan bekerjalah dengan penuh dedikasi. Amalkanlah rasmi padi, makin tunduk makin berisi. Jangan sekali-kali kita jadi seperti lalang. Orang yang ada prinsip. Ini apa nama amanat yang diberikan dan ada dalam buku ini. Dan harapan NC, saya hanya bacakan saja. NC mengajak semua warga UTM untuk memegang falsafah supaya bekerja bersungguh-sungguh. Seperti genggam bara api biar sampai jadi abu, alang-alang menyelup pekasam sampai ke pangkal lengan. Ini bukan untuk buat jahat ya. Ada orang kata alang-alang menyelup pekasam sampai ke pangkal lengan itu dikaitkan orang buat jahat. Tak, untuk orang baik. Tapi kita kan pemikiran kita kan kuning. Kan? Macam biar mati anak jangan mati adat. Sebenarnya dia tak habis perasa tu. Sebenarnya menunjukkan bahawa orang dahulu dia kata biar mati anak jangan mati agama. Sebab adat berhukumkan kita bunuh. Itu tak disebutkan. Sebab tu kena baca sampai habis. Kita bekerja dengan niat suci kerana Tuhan untuk manusia, bekerja mencari rezeki yang halal, buat menyara isteri dan anak-anak. Kukuhkanlah iltizam. Dulu kan ada cerita kan, dia ambil duit wak-wak dapat orang bagi hadiah, makan udang besar-besar. Dapat mana bang? Oh, udang besar-besar. Kau diam, kau masak je. Kukuhkanlah iltizam, kuatkanlah semangat, bulatkanlah tekad membangunkan negara dalam sektor pendidikan tinggi. Sekarang zaman bekerja bertindak, bukan zaman cakap-cakap je. Saya pula nanti NC gitu. Bekerja dalam satu pasukan, mewarisi satu yang berharga untuk bangsa kita, untuk generasi masa depan. Malah kata NC, universiti merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai untuk merealisasikan dan memacu gagasan untuk mensejahterakan rakyat dan alam sejagat atau rahmatan lil alamin. Cuma rahmatan lil alamin ini kena ada kaitan dengan ayat yang lebih awal. Sebab itu disebut bahawa Allah jadikan Muhammad sebagai pesuruh untuk rahmatan lil alamin. Maknanya kita kena pegang pada Quran dan hadis, barulah kita tidak sesat selama-lamanya. Akhirnya saya ingin bacakan ayat-ayat puitis dalam buku ini yang akhir, dalam buku surat 179-80. Ayolah seluruh warga UTM, marilah kita menyuburkan niat suci semata-mata kerana Pencipta. Marilah kita berada dalam satu saf perjuangan. Marilah kita mengukuhkan kerjasama berpasukan. Marilah kita mendahulukan organisasi daripada kepentingan peribadi. Marilah kita lebih banyak memberi daripada menerima, bagi endowment, wakaf dan sebagainya. Marilah kita menghayati falsafah, visi dan misi universiti. Marilah kita mengukuhkan DNA UTM. Yang 4 dan macam-macam lagi yang sifat-sifat mahmudah. Marilah kita memantapkan jiwa akademia. Marilah kita menggerakkan minda dan pemikiran. Marilah kita mengerahkan segala kudrat dan tenaga kita. Marilah kita merealisasikan cita-cita. Marilah kita mengotakkan janji-janji. Marilah kita berdoa untuk dimakbulkan segala hajat. Marilah kita meninggalkan legasi yang hebat. Marilah kita berjuang untuk kegemilangan organisasi. Marilah kita menghayati baik-baik keunggulan terbilang. Marilah kita pegang erat-erat perjuangan suci ini. Marilah kita memacu kegemilangan, strive to thrive, demi UTM, Universiti Sanjungan Bangsa. Dengan itu saya akhiri perbincangan kita sebelum soal jawab nanti. Dari Geni ke Jalan Semara, Kampung Skudai semakin dikenali. Marilah kita terus bersemara demi meneruskan perjuangan suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.